Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Liridwan ta'ala ala bahri syafa'ati nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli kiram ashabihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anbiya'i wal mursalin, syuhada'i wal salihin, ulama'i wal mujtahidin, لا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا المسلمين والمؤمنين والمؤمنات عنا سلطان محمود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد هبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لسيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماء
بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المؤجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وللبيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hidup lagi hari ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah Allah bagi kita sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesempatan lagi untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam masjid ni. Siapa yang belum niat beriktikaf, niat beriktikaf. Sayang tak niat beriktikaf. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mu'minu ala ma asha alaihi wa yub'asu ala ma mata alaihi. Seorang mukmin dia akan mati menurut bagaimana keadaan dia hidup, dan ia akan dibangkitkan, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti menurut bagaimana keadaan ia mati. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza aradallahu bil abdi khairan asalahu. Kila wa ma asaluhu qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al mautihi. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan bagi seseorang hamba itu, hamba itu dipeliharanya. Banyak hamba itu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Lalu baginda ditanya, wa ma'azaluhu, ya Rasulullah, bagaimana cara pemeliharaan itu, pemeliharaan Allah Ta'ala itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-mautihi. Ya, orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala itu didorongnya, maknanya Allah dorong dia, kata Rasulullah, untuk beramal soleh sebelum ia meninggal dunia. Sebelum ia meninggal dunia. Sekali lagi, sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki kebaikan bagi seseorang hamba itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memeliharanya. Bagaimana cara pemeliharaan Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala dorongkannya untuk beramal soleh sebelum ia meninggal dunia. Jadi dia mati dalam keadaan melakukan amal-amalan soleh. Itu dikatakan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Baik di situ pertama sekali beriman dah. Beriman kepada Allah dan Rasul, masya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala
sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita ni untuk melakukan ketaatan kepada dia. Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala mengatakan, yang berkat-berkat ni, usia yang berkat, umur yang berkat itu bukan pada panjang umurnya atau bukan pada pendek umurnya. Kan? Mana baik, mati muda ke mati tua? Ha? Kan mati muda ke mati tua? Kita mestilah cakap mati tua lah. Kita dah tua. Kan mati muda. Dua-dua kematian ni baik, sama ada muda atau tua, apabila dalam taat. Tetapi dua-dua kematian tu tak baik, tak kira tua atau muda, kalau dia tidak taat. Kalau orang mengatakan mati muda bagus, macam mana kalau dia, orang yang mati tu budak baru lagi, umur 24 tahun, 25 tahun, tapi tak solat, minum arak, berjudi, berzina, mati sedang berzina, macam mana? Umur muda 24 tahun, macam tu. Jadi ataupun mati tua, orang cakap bagus, dah tua-tua, dah umur 68, masih lagi tak ke masjid, tak tahu lagi pintu masjid mana satu, kan? Umur dah 68, umur dah 70, masih lagi tak tutup aurat, masih lagi tak baca Quran, masih lagi tak nak bertaubat, mati. Jadi mati yang baik itu mati dalam taat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendorongkan kita. Kata Imam Al-Haddad tadi, orang yang diberkati umurnya itu, iaitu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah untuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa. Itu orang yang ditolong. Sebab tu kita belajar la haula wala quwata illa billahil alil azim tu kan, tak ada daya nak upaya nak buat ibadat, nak buat taat, tak ada daya nak upaya nak meninggalkan maksiat dan kemungkaran, melainkan semuanya itu izin daripada Allah. Macam tu. Jadi kita kena rasakan, Allah, terima kasih. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan kurniaannya. Kita kena rasa bahawa kita hidup ni bukan sebab kita pandai jaga kesihatan kita, kan. Kita hidup ni, kita sihat ni bukan sebab kita ambil vaksin, kita ambil booster, bukan. Kita hidup ini adalah pemberian daripada Allah. Ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita betul hidup ni. Allah bagi kita hidup. Jadi syukur, alhamdulillah. Baik, ini kita lihat sikit tentang bangun malam, tentang fadilat beribadat pada waktu malam. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil laili, alaikum alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil ismi. Ada seorang sahabat yang besar, nama dia Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, hendaklah kamu bangun pada malam hari. Mengapa ya Rasulullah suruh kita bangun pada malam hari? Rasulullah beritahu, kan suruh kita bangun pada malam hari. Fa innahu, kata Rasulullah, kerana sesungguhnya ia bangun malam tu adalah cara hidup orang soleh yang terdahulu. Rasulullah beritahu, bangunlah malam. So kita ni bangun malam. Kerana apa? Kerana bangun malam itu cara hidup orang soleh yang terdahulu. Dan bangun malam tu
wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Dia menghampirkan kamu dengan Tuhan kamu. Rasulullah cakap. Ya, dihampirkan kita, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratul lisayyi'at. Dan bangun malam itu Rasulullah cakap ia akan menjadi pengganti. Pengganti kepada apa? Bagi keburukan-keburukan kita. Dan bangun malam itu wa manhatun 'anil ismi, dan ia juga penghapus bagi dosa kita. Masya-Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galakkan kepada kita, kepada umatnya ini, supaya bangun malam beribadat, bangun malam solat, bangun malam baca Quran, bangun malam berdoa, bangun malam bernangis, bangun malam bertasbih, bertahmid, maknanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah perbuatan orang-orang terdahulu ataupun cara hidup orang dulu. Orang dulu ni, kalau kita lihat nanti ditafsir siapa orang dulu yang dimaksudkan Rasulullah ni, sudah tentulah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kan terkenal orang dulu, maknanya umat sebelum kita, sebelum Rasulullah, yang terkenal kalau orang soleh ni siapa? Contohnya Sultan Zulkarnain, Luqmanul Hakim, kan? Itu terkenal. Kan? Nabi-nabi sudah tentulah, Rasul-Rasul alaihi wasallam. Ni cara hidup mereka. Orang dulu ni yang Rasulullah cakap orang soleh ni, mereka ni bangun malam, buat ibadat malam. Jadi kalau kita nak berjaya seperti mereka, sebab orang soleh, yalah, kita kena buat cara hidup mereka lah. Yang bangun malam. Sebab bangun malam itu, di samping cara hidup mereka, dia punya kebaikan dia, Rasulullah bagi tahu kepada kita, satu, dia menghampirkan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua, kalau dalam hadis ni, dia gantikan keburukan-keburukan kita. Masya Allah, keburukan kita diganti. Kalau keburukan ni dibuang pun dah kira sangat bagus. Ada keburukan kita, dosa-dosa kita dibuang oleh Allah, kan, dihilangkan, dosa bagus. Tapi Allah ni punya baiknya, kasih sayangnya kepada kita ni, keburukan tu diganti dengan kebaikan. Dia tak buang, dia ganti. Subhanallah. Kan? Jadi buat buruk tu jadi baik, digantikan. Ni kemudian dia menghapuskan dosa kita. Sebab tu kita sangat, Rasulullah beratkan supaya kita bangun malam ini, sebab kita adalah sebaik-baik umat. Ya, umat yang terpilih, umat yang istimewa. Sebab itu dikatakan orang-orang yang tidak menunaikan solat tahajud, ya, ulama mengatakan fahaman mereka daripada hadis-hadis, sesiapa kita di kalangan kita ni yang tidak menunaikan solat tahajud, tidak akan termasuk di dalam golongan orang-orang soleh yang sempurna. Tak masuk dalam grup orang-orang soleh yang sempurna, tak masuk. Ya, tak masuk. Walaupun dia melakukan amalan yang lain, macam-macam amalan dibuat, kan, tapi tak bangun malam, dia cakap tak masuk lagi dalam grup orang-orang soleh yang sempurna. Jadi kalau nak grup orang-orang, kumpulan orang-orang soleh yang sempurna, antara syarat dia mesti bangun malam. Sebab tu kita lihat syarat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang besar-besar tu memang bangun malam. Lepas tu kita lihat orang besar-besar, wali-wali kita yang besar-besar tu kan, dia tak tidur malam. Tidurnya sedikit sangat, dan kalau kebanyakannya tak tidur malam. Kalau tidur pun sikit. Kerana waktu malam ni memang kerja wali-wali Allah, kerja orang-orang soleh. Baik. Jadi daripada hadis ini, kata ulama, kita dapat ketahui bahawa solat tahajud itu, bangun malam ni, dia boleh memelihara seseorang daripada dosa-dosa, dan dia akan, Allah akan memberi taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Itu kesan dia. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita keupayaan, kesempatan, keinginan untuk bangun malam.
ya, beribadat. Kita bangun malam juga untuk buang air. Buang air kita bangun malam kan. Semoga Allah bagi kemudahan ya. Baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah bagi tahu berita gembira bagi orang yang menunaikan solat tahajud ni, orang bangun malam ni, iaitu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yadhaqullahu ilaihim. Ya. Yang pertama, ar-rujulu iza qama bil-laili yusalli. Ya. Yang kedua, wal qaumu iza saffu fi sholati. Dan yang ketiga, wal qaumu iza saffu fil qitalil adun. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ni meriwayatkan bahawa junjungan mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud ada 3 golongan. Ada 3 kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala redha terhadapnya. Ni Rasulullah dah beritahu. 3 golongan ni Allah redha pada dia. Allah suka kepadanya. Ya. Siapa tu yang pertama tu? Iaitu lelaki yang bangun pada waktu malam lalu dia mendirikan solat. Lelaki ni termasuk perempuan lah. Lelaki termasuk perempuan. Cuma isteri kalau dia nak bangun malam, nak buat ibadat malam, kena maklumkan kepada suami dulu. Sebab dia ibadat sunat kan. Malam pula ni kan macam-macam kan. Dia buat orang tua ni kan tidur tengah mimpi ngigau. Ngigau beli tongkat ali. Nak makan tongkat ali kan. Tiba-tiba dia tegar, dia peluk sini, tak ada. Peluk sebelah sini, tak ada. Kaki kanan. Tengok-tengok orang ni tengah solat lah. Solat tasbih pula tu. Orang kata apa? Tu salah. Jadi orang perempuan minta maklumkanlah pada suami dulu. Bang, saya kalau nak bangun malam kan, semayang ke apa, boleh tak? Boleh kan. Dia nanti kan ada kelebihan pula, bagusnya kejutkan suami kan. Tapi kita maklumkanlah, kalau saya bangun saya kejutkan abang, okey tak? Macam tu. Kalau suami kita cakap, tak payahlah kau nak bangun, kau bangunlah kan, aku kau tak payah kejut kan, kau beribadat, berdoa, tak apa, pahala aku dapat juga. Dapat, suami dapat pahala kan. Okey, baik. Jadi golongan yang pertama yang diredai oleh Allah Ta'ala iaitu lelaki yang bangun malam lalu dia mendirikan solat. Pertama, ya, dia dapat keredaan Allah Ta'ala, Masya Allah. Yang kedua, satu kaum yang mendirikan saf ketika solat. Ya, yang tidak saf. Yang solat ni berbaris-baris besar ni kita umat Nabi Muhammad je. Umat sebelum ni tak. Ini istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita sekarang ni dah diuji dah ni. Dah 2 tahun ni kan saf tak rapat. Tapi saf tapi tak rapat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri sedikit keberanian. Lagi sikit cukuplah keberanian kepada orang agama di jabatan-jabatan agama kan, supaya mereka ni berani sikit lah kan. Jangan kan dia tak nak buat kerja ikut KKM saja kan. Tengok orang sukan, orang ahli sukan kan, apa semua pun dia berani. Kita lihat kat stadium kan, macam mana orang masuk. Orang ahli sukan pun, pakar-pakar sukan pun dah berani ya. Kan? Bagi hujah dekat KKM supaya benarkan. Dekat pengangkutan awam kan. Sudah benarkan rapat-rapat. Kita harap ya, orang agama kita kan, mufti-mufti kan, majlis-majlis fatwa apa semua kan, buatlah kajian sikit, buat kerja sikit lah, jangan ikut je KKM. Bila betul, tapi ada kita boleh kan, kita dah jaga, kita dah pakai mask kan,
Kita dah cuci tangan, kita cek suhu. Ya. Kita tak. InsyaAllah moga-moga Allah beri keberanian sikitlah. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saf ni satu kaum yang mendirikan saf ketika solat. Ini dia dapat keredaan daripada Allah Taala. Jadi dia berjemaah lah, orang berjemaah. Solat berjemaah. Satu nanti kalau kita lihat, kita nak tahu suatu kampung tu, suatu taman tu, dia orang ni hidup ataupun tidak. Dia tu lihat masjid atau surau. Masjid atau surau itu hidup ataupun tidak. Kalau masjid atau surau tak hidup, maka orang kat kampung tu sebenarnya kat taman tu tak hidup. Tak. Kan? Dia lihat kalau masjidnya hidup, maknanya masjidnya diimarahkan, suraunya diimarahkan, sembahyang 5 waktunya penuh. Ramai para jemaah, ahli qaryah yang menunaikan solat berjemaah. Maknanya orang kampung tu hidup. Orang taman tu hidup. Kemudian nak lihat kesatuan hati pula. Di antara orang tu, orang kampung, orang taman tu, lihat saf dia lah. Tengok saf dia. Tengok saf dia lurus tak, saf dia rapat ke tidak. Macam-macam. Itu dia bergantung. Kalau saf dia cantik, kan, dia saf dia lurus, nanti dia rapat apa semua. Orang dalam kampung tu, orang taman tu, hati dia satu. Hati dia bersatu. Masya Allah. Cantik ya agama kita ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahmat yang banyak kepada kampung atau taman itu. Kampung bertaman itu. Masya Allah. Jadi orang yang sembahyang mendirikan saf ketika solat, maksudnya orang yang berjemaah. Ni berjemaah ni maksudnya kita orang lelaki sangat berat. Ya. Sebab tu seringkali kita bagi nasihat, beritahulah anak-anak cucu kita ni yang lelaki, datanglah sembahyang berjemaah. Hidupkanlah masjid dan surau. Ibu ayah kita boleh kerahkan anak-anak kita ni pergi ke sekolah. Anak cucu kita ni boleh pergi sekolah kan. Kita kerah dia ke sekolah. Bangun pagi-pagi tu, paksa dia mandi apa semua, suruh pergi sekolah. Mengapa kita tak nak kerahkan anak kita ni ke masjid, ke surau? Macam tu. Oh, sekolah Ustaz. Okey, sekarang tak sekolah. Cuti. Kan? Tak, sebab kita tak bersungguh-sungguh. Kita rasa pergi ke masjid ni ialah dia fardu kifayah je. Kan? Yang berjemaah sunat saja kata dia kan. Yang penting solat. Bukan macam tu. Kan? Kita nak bagaimana syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kalau kita dalam bab agama ni kita bersungguh-sungguh, maka kita jadi orang yang hebatlah. Tapi kalau kita dalam bab agama, bab solat, bab penting ni kita ambil sambil lewa saja, kita jadi orang biasa je. Kan? Orang biasa, tak bersungguh-sungguh dalam mendirikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu musuh-musuh kita, kan, musuh-musuh maknanya orang bukan Islam, dia tak takut kepada orang Islam ni, dia tak gemetar, dia tak respect selagi, kerana Rasulullah dah beritahu orang Islam ni tak solat berjemaah. Kalau dia solat saja tak berjemaah, dia orang tak respect. Kalau dalam riwayat tu, dalam hadis tu dia cakap, kalaulah solat subuh kita ni dah macam solat Jumaat, ketika tu orang kafir akan takut, khususnya orang Yahudi. Kan banyak kisah kita baca, bila sekarang dia bagaimana orang Yahudi tu menzalimi saudara-saudara kita kat Palestin tu kan. Ya. Kita kan. Dia tak, bila dia apa tu dia cakap, orang kita ni, orang Islam ni cakap, kamu nanti kami akan kalahkan dia. Ini Rasulullah. Ya, dia cakap, tapi bukan kamu yang kalahkan kami. Orang Yahudi ni cakap, bukan kau yang kalahkan kami ni. Yang kalahkan kami ni nanti yang akan memakmurkan rumah-rumah Allah, yang memenuhi rumah-rumah Allah, itu yang kalahkan kami. Kalau kau ni tak. Tuan-tuan pernah pergi Palestin, dia asal lihat, dia orang muda, dia apa semua,
Macam kita juga sini. Ni tak nak meraihkan masjid Zuhur. Kalau hari raya tu ramai le belum puasa kan. Ni sembahyang 5 waktu ni. Di masjid-masjid dia, macam kita ni juga. Dia nak tegakkan agama ni bukan dengan demo apa tu, orang buat demo tu keluar ramai-ramai buat demo agak tu. Bukan macam tu nak tegakkan agama ni. Dengan menjurik apa semua, angkat spanduk kan. Tu ramai dia keluar. Bukan nak tegakkan agama kita ni, nak kuatkan agama kita ni, jaga solat 5 waktu tu. Kita ramaikan solat 5 waktu, penuhkan masjid ni macam sembahyang Jumaat. Ingat, ketiga tu kemenanganlah bagi kita. Kan? Dia pelik dalam, betul lah bab iman ni. Dia pelik kan? Dia kadang-kadang dia tak masuk akal. Kalau ikut akal, nak kuat, nak menang kan, mesti tentera yang kuat. Kita exercise badan mesti sado-sado punya. Baru orang takut. Kan? Tak. Dia nak musuh kita takut, dia suruh rajin ke masjid. Ramai ke masjid, bukan ramai ke expo, bukan ke ramai perhimpunan, istimak, tu ramai. Tapi ke masjid tak ramai. Kita tak dapat kekuatan, tak. Tak. Contoh kalau kita lihat bagaimana Baitul Maqdis tu ditakluk oleh Sultan Salahuddin, Sultan Muhammad Al-Fatih kan, yang kemudian kan, kalau zaman Sayyidina Umar tu sudah tentulah. Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih tu, dia nak pastikan tentera-tentera yang pergi berperang tu mesti yang jaga solat berjemaah. Maknanya kalau yang tak solat berjemaah, dia tak ambil jadi tentera. Tak. Yang naik pangkat, yang ada pangkat lieutenant ke, pangkat general apa ke, major, kursi apa tu, yang ada pangkat-pangkat paling tu, itu dia solat berjemaah, dia tengok daripada balik kan, tak pernah tinggal. Kemudian yang bangun malam, dia tengok bangun malam tak, berapa banyak bangun malam, berapa lama, tu ada pangkat. Ada tu kan. Lihat pula nanti kan, nak pangkat lagi naik dia hafiz Al-Quran tidak. Kan? Bukan dia tengok badan besar kecil, badan besar ni, badan sadar ni. Yang ni ada silat gayung, silat sending, silat lidah hitam, silat lidah putih, silat apa? Kan. Ini kita naik dia corporal. Sembahyang jemaah tak solat. Dia kekuatan tu dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Sebab tu kan Sultan Muhammad Fatih juga mengatakan, kalaulah masjid tu sunyi daripada suara anak-anak, sunyi daripada suara budak-budak, tunggulah masjid tu nanti akan kesunyian, kekosongan. Kan? Kita ni akan mati, tuan-tuan, puan-puan. Ajar-ajar nak mati dah ni kita ni. Tengok cara pun nampak lain, dalam macam nak mati sangat dah tunduk ya. Nak mati kita ni. Tanda-tanda nak mati tu dah ada dah. 3 tanda nak mati dah ada pada kita. Apa dia? Kan para Nabi alaihissalam ni dulu tanya pada malaikat maut. Wahai malaikat maut, kan kau ni nak ambil nyawa orang, kau ni patut-patutlah tak ada bagi signal dulu ke? Tak bagi tanda dulu ke? Tiba-tiba je kau cabut. Taklah. Wahai Nabi Allah, dia cakap kan, aku ni sebelum ambil nyawa manusia ni, memang Allah suruh bagi tahu dulu, bagi dia tanda dulu. Apa tanda dia? Dia cakap, antaranya tandanya, kata malaikat maut, uban kat kepala kita ni. Bukan kepala lagi macam kita ni. Kita punya macam kau ni. Dah uban kening, uban bulu ketiak, uban bulu, habis bulu beruban belaka dah. Kan? Uban ni itu tanda nak mati. Tanda nak mati. Yang kedua, kata malaikat maut, tua. Tua tu tanda nak mati. Ya, ada orang mati muda. Dia ada, ini tanda nak mati ni, tua tu tanda nak mati. Dah nak mati. Dah hampir kepada kematian.
Anak mati. Tanda tua pula apa? Dah pencing. Tu lagi tanda tua memang dah pencing. Tanda dah pencing, dah tak pergi pejabat. Kan? Tua. Dah dua tanda ada kat kita. Yang ketiga, sakit. 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 Macam-macam sakit. Ada sakit lutut, ada sakit pinggang. Kalau macam kita ni kan duduk lama tak boleh. Berdiri lama pun tak boleh ni. Baring lama pun tak boleh. Dah tua. Lutut dah sakit, pinggang dah sakit, mata dah kurang awas dah sakit, telinga dah kurang dengar. Berdalam pula darah tingginya, kencing manisnya, kolesterolnya, buah pinggangnya, orang lelakinya dengan prostatnya. Macam-macam lah kencing taktusnya. Kan? Burung tu kokok jarang dah. Itu tanda ni apa? Nak mati. Nak mati ya? Kan? Jadi kalau dah ada tanda dan nak mati, tak ingat lagi, wah. Kan? Sebab tu kita ni mati tuan-tuan. Jadi kalaulah kita mati, yang nak makmurkan masjid kita ni siapa? Orang Bangladesh ke? Orang Myanmar ke? Orang kampung kita lah, orang taman kita. Tapi kalau kita tak bawa anak kita, cucu kita sekarang, kita mati besok siapa? Banyak tempat-tempat sekarang, kampung-kampung saya balik kampung saya 2 minggu lepas kan. Ya. Kat Kuala Lipis kan. Kat masjid tu kita dah tak kenal orang. Sebab apa? Yang datang masjid tu bukan orang kampung tu dah. Orang kampung dah tak apa, dah buka taman-taman apa kan. Dah orang luar je masuk. Begitulah kat mana-mana pun, kita nanti tak datang, tak bawa anak cucu kita ke masjid, nanti siapa yang makmurkan masjid? Sebab tu banyak tempat imam dia bukan orang tempatan. Kat kawasan kita ni. Contohnya orang Pek Raja, imam dia daripada orang Parit Perukuk, Parit Kadi, imam 1. Imam 2 daripada Parit Jawa. Imam 3 daripada Serong. Bilal pula daripada Rawang. Noja daripada apa? Daripada Sabah. Iya nanti tuan-tuan. Banyak masjid dah macam tu. Mengapa ya? Kerana jadilah silap kita. Kita tak bawa anak cucu kita. Oh, anak cucu saya kerja kat luar Ustaz. Alah, yang kerja yang tak kerja tu yang ada kat rumah tu. Tidak apa. Jadi orang yang kedua, golongan yang kedua yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu satu kaum yang mendirikan saf ketika solat. Dan yang ketiga, dia ada 3 golongan tadi yang diredai oleh Allah Taala. Satu kaum yang membuat saf untuk menghadapi musuh. Nak perang ni. Satu kaum yang buat saf, kata Rasulullah, untuk menghadapi musuh kan. Kalau nak saf sembahyang pun takut, agaknya nak saf buat perang. Yang cakap di perang-perang dia ada geng-geng yang kononnya semangat nak berperang kan. Sembahyang berjemaah pun kau tak nak buat saf solat pun tak sanggup lagi. Nak perang. Juga Imam Mahdi nanti best. Kalau Imam Mahdi nanti kita nak perang nak baik. Kau ingat nak jadi tentera Imam Mahdi ni macam kau? Masjid tidak, baca Quran tak, bangun malam tak, berselawat tidak, pergi menghadiri majlis ilmu tak. Nak jadi tentera Imam Mahdi? Oi. Jangan-jangan jadi tentera Dajjal nanti. Kalau Sultan Salahuddin, Sultan Muhammad Al-Fatih ni ambil tentera dia orang yang jaga solat berjemaah.
orang yang bangun malam, orang yang berpuasa sunat, orang yang baca Quran, hafiz Quran, orang yang taat kepada ibu bapa, itu dia tentera. Agaknya kalau Imam Mahdi nak ambil orang yang geng pasar malam, yang pakai seluar pendek, yang tak ke masjid, tak ke surau, tak belajar, nak jadi tentera dia. Oi, kirim salam. Dajjal dia nak ambil. Nanti Dajjal kumpul dekat stadium buat pengumuman. Dijemput warga Muar yang berumur 18 tahun ke atas, untuk menyertai peraduan. Buatlah kilauan emas. Datang ramai ke datang nanti? Datang. Dajjal dibuat macam-macam, dibuat program nanti. Dia datang ke tempat tu, dia bukan lama. Di setiap tempat dia pergi, dia datang, dia buatlah program bersama rakyat. Buatlah program jogging ke, senaman aerobik ke, kan ramai orang datang. Buat expo ke, expo binatang-binatang seluruh Muar. Macam tu tengok tak, dia buat expo pertanian dekat Tanjung tu. Ramai orang datang nak tengok lembu sado, kambing sado. Nak tengok apa tu, pokok durian, pokok durian tu. Ramai orang datang tu. Tapi kalau nak ke masjid, ada ulama datang, ada orang alim datang nak mengajar, nak beritahu tentang Rasulullah, nak buat maulud Nabi, tak datang. Agaknya kalau Dajjal dengan Imam Mahdi buat program, Imam Mahdi buat program kat masjid, kan, Sultan Abu Bakar. Dajjal buat program dekat stadium. Agaknya tuan-tuan, anak cucu kita pergi ke masjid ke pergi ke stadium? Dekat stadium dulu Dajjal buatkan dulu perlawanan persahabatan. JDT lawan Liverpool. Ditampilkan kan perbezaan. Kemudian buat pula pertandingan memancing udang galah. Kemudian Dajjal buat lagi pula pertandingan menyanyi. Peringkat daripada sekolah rendah ada, sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas tu sampailah warga emas, kilauan emas. Hadiah yang ditawarkan pula bagi setiap kemenangan, orang yang pemenang pertama emas 5 kilo. Yang kedua kan emas kan 2 kilo. Pemenang yang ketiga 1 kilo. Yang tak datang, yang datang saja tak masuk pertandingan 500 gram. Agaknya macam mana? Tempat program Imam Mahdi dekat masjid, dia cakap kena bawa sejadah sendiri. Kan bukan dia support sejadah sendiri. Kena pakai emas 3 lapis. Kemudian kena jarak. Yang datang jangan dekat-dekat. Kalau dekat stadium tak apa. Kalau dekat stadium bebas tadi. Dajjal tadi buat program bebas. So tak apa lah. Kan? Dia kita buat syarat tu. Kemudian kena sediakan duit paling kurang RM10 untuk derma. Agaknya orang ramai nak datang ke masjid ke nak datang stadium, tuan-tuan? Kau juga cakap stadium lah. Stadium pula dia bagi makan 3 kali percuma. 1 kali program tu, mula-mula datang bagi sate tulang. Nanti waktu rehat, mi bandung special. Penutup nanti nasi Arab, kambing tanam atas bawah. Air katakan. Majlis dekat masjid pula nanti kalau contoh kan Imam Mahdi kan dia sponsor tak besar, air TO nipis kurang gula. Nasi putih, ikan mata besar goreng,
kicap jaling. Agak tu, tuan-tuan agak je orang nak ramai nak pergi masjid ke nak pergi stadium. Macam tu lah. Moga Allah SWT pelihara kita, bantu kita, tolong kita. Kita mungkin tak sempat dajal tuan-tuan, tapi anak cucu kita mungkin sempat ni. Kalau macam ni lah tanda-tanda lah kita lihatkan. Kita mungkin tak sempat, tapi anak cucu kita mungkin sempat. Sedangkan dajjal ni Rasulullah beritahu semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua daripada Nabi Adam tu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua Nabi Rasul ni beri peringatan kepada umatnya tentang dajjal. Padahal dajjal bukan pada zaman mereka, kerana besarnya fitnah dajjal ni. Dajjal ni pada zaman kita. Sehingga Rasulullah pesan, kalaulah dajjal datang, Rasulullah suruh ikat orang perempuan ni kat rumah. Ikat isteri kita, ikat anak-anak kita, anak perempuan kat rumah, ikat dia. Tak kira lah saya belajar kelas duha ustaz itu. Kan takkan ikat. Saya belajar dengan ustaz tu, ustaz ni. Ikat kan juga. Jangan percaya. Ya. Sebab dajjal ni dia buat offer gila-gila. Memang orang nak pergi dia. Perempuan ni kalau dia buat tawaran emas, habislah dia. Orang yang datang tu dah bagi emas 500 gram, bagi kain. Kain apa sedap? Bagi pasu bunga, bagi bunga. Rebut datang. Dia cakap apa orang tak datang? Bodoh kau tak datang. Tengok aku datang, dapat ni kau tak datang. Bodoh. Ikut sangat laki kau tu. Laki kau tu memang dia dengki. Suatu dia kena ikat. Ikat perempuan ni. Jangan dia dengan adu nak pergi sekejap je. Bukan. Tak boleh percaya. Ikat dia. Bahayanya fitnah dajjal. Sangat bahaya. Semoga Allah selamatkan kita ya. Jadi 3 golongan ini dia dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama ya, tadi iaitu orang yang bangun pada malam hari dia mendirikan solat. Yang kedua iaitu satu kaum yang mendirikan saf ketika solat. Dan yang ketiga, satu kaum yang membuat saf untuk menghadapi musuh. Kalau dari segi pangkat dia ataupun dari segi darjat pahala yang lebih besar, ni dia mengikut yang disebut mula-mula tu yang rendah, paling rendah, yang mula-mula bangun malam. Kemudian yang kedua tadi solat berjemaah, yang ketiga berperang. Jadi yang berperang tu paling besar lah pahalanya ya. Baik. Kemudian satu lagi, akhirnya Rasulullah bagi tahu waktu seorang hamba itu, Rasulullah cakap aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fil jawfi lailil akhir. Waktu seorang hamba itu paling hampir dengan Tuhannya adalah pada pertengahan malam yang akhir. Satu Rasulullah pesan, jika kamu mampu untuk mengingati Allah pada ketika itu, lakukanlah. Bangunlah. Itu waktu yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu ni, waktu akhir malam ini juga ulama mengatakan waktu yang sangat baik untuk kita berdoa. Nanti ada hadis mengatakan doa mustajab di akhir malam. Kemudian yang kedua, waktu yang sangat baik untuk kita membaca Al-Quran. Untuk membaca Quran. Baca Quran ni bila-bila masa pun boleh. Tapi di antara waktu yang paling baik membaca Quran ini kata ulama iaitu sebelum subuh. Waktu akhir malam tu. Baca Quran, berdoa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita ni golongan orang yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina
وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf pada semua dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.